Dah masuk tu boleh maklum dalam grup. Kita dah nak start. Kita mulakan insyaAllah. Boleh. Cuba maklum dalam grup. Kita dah nak mula dah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dan insyaAllah pada pagi ini kita menyambung kembali muzakarah kitab Matan Al-Yaqut An-Nafis. Kita dah selesai membincangkan tentang salat Jumaat. Maka hari ini kita masuk pada perbahasan ma yajibu lil mayyit. Ma yajibu lil mayyit. Apa yang diwajibkan ke atas si mayat. Apa yang diwajibkan ke atas si mayat. Boleh? Jadi yang sebelum-sebelum tu, hukum qada sembahyang, salatul khauf, al-libas, itu kita tak baca lah. Kita terus berfokus kepada pembahasan matan. Boleh? Okey. Jadi musannif menutup pembahasan sembahyang dengan fasal ataupun dengan pembahasan hukum hakam jenazah. Kerana dalam hukum hakam jenazah ini ada sembahyang, iaitu sembahyang jenazah. Dan sembahyang jenazah itu ialah perkara yang paling penting dalam pengurusan jenazah. Jadi sesuailah Kitabus Salah ditutup dengan Kitabul Janaiz, sebab dalam Kitabul Janaiz itu ada as-salah. Dalam matan sebut alladhi yajibu alaina kifaiyan lil mayyiti al muslimi al ghairi syahidi khamsatu asya'. Yang diwajibkan ke atas kita. Kita kat sini maknanya orang mukallafin lah, mukallaf. Yang diwajibkan ke atas kita wajib macam mana? Wajib fardu ain atau fardu kifayah. Saya sebut kifaiyan. Wajib ke atas kita sebagai mukallaf secara wajib kifayah. Bila dikatakan wajib kifayah? Kalau yang tahu akan kematian seseorang itu ramai. Contoh Zaid mati. Ada dalam 100 orang tahu akan kematian si Zaid. Maka pengurusan jenazah, memandikan dia, kafankan dia, bawa dia ke kubur, sembahyang ke atas dia, itu kita panggil sebagai fardu kifayah. Maknanya kalau 10 orang daripada 100 tu laksanakan, maka gugurlah dosa bagi pihak 90 orang yang berbaki. Tapi kalau yang tahu akan kematian itu seorang je, Zaid mati, yang tahu dia mati Abu seorang je, maka menjadi kefarduan secara fardu ain ke atas Abu untuk menguruskan jenazah si Zaid. Mungkin tergambar bila mana si Zaid dengan si Abu ni masuk ke hutan. Kemudian seorang daripadanya mati, maka wajib ke atas orang yang lain secara fardu ain menguruskan jenazah tersebut. Jadi alladhi yajibu alaina kifaiyan, yang wajib ke atas kita ma'asyiral mukallafin, wajib secara kifayah
lil mayit, ke atas bagi si mayat yang yakin matilah. Mayat yang tidak yakin mati tak wajib kita uruskan. Jadi mayat yang yakin mati dulu kita wajib uruskan. Okey. Alladhi yajibu alaina kifayah lil mayit. Khabarnya ila khamsatu asya'. Maknanya yang wajib ke atas kita bagi mukallaf secara wajib kifayah 5 perkara. Wajib 5 perkara tu ke atas mayat yang macam mana? Saya sebut lil mayyit al muslim, bagi mayat yang yakin mati, yang mayat itu bersifat dengan sifat muslim, dia orang Islam. Al ghair asyahid, dia tu tidak syahid, tidak syahid di medan perang lah, menentang puak-puak kafir. Jadi bila mayat tu seorang muslim dan juga bukan seorang syahid, maka wajib kita uruskan ke atas dia 5 perkara, khamsatu asya'. Okey. Apa yang wajib kita buat? Yang wajib kita buat ialah perbuatan. Memandikan, mengkafankan. Tak. Lepas tu bawa ke kubur, sembahyangkan, bawa ke kubur, kemudian tanamkan. Perbuatan tu yang wajib. Adapun kos untuk menguruskan jenazah, contohnya air nak mandikan jenazah tu tak kena beli, contoh air kat rumah tak ada, maka nak beli air tak. Ataupun kain kafan, upah nak gali kubur, maka semua tu mu'anut tajhiz, kita panggil sebagai mu'anut tajhiz, itu semua diambil daripada tarikah, harta peninggalan si mati. Kemudian kat bawah tu Syekh Mustafa tambah lagi, wajib ke atas suami yang senang tanggung mu'anut tajhiz isteri dia. Maknanya kalau isteri saya meninggal, kos air, kain kafan, upah gali kubur, upah tanam dan sebagainya itu, kalau perlu kepada upah, saya yang kena tanggung. Begitu juga tuan, dia kena tanggung mu'anut tajhiz hamba dia. Boleh? Kalau suami dak erak, tahu dak erak, miskin, tak ada pitih, maka mu'anut tajhiz diambil daripada duit isteri itu sendiri, harta peninggalan isteri. Kalau isteri pun tak ada pitih, jadi suami pun tak ada pitih, isteri pun tak ada pitih, maka orang yang wajib tanggung isteri tu. Tak? Mungkin ayah kot. Lepas tu tak ada juga, maka kita ambil duit daripada harta wakaf yang diwakafkan untuk menguruskan si mayat. Tak ada juga, kita ambil daripada baitul mal. Kalau tidak ada juga, kita cari duit untuk kos kain kafan, gali kubur daripada orang-orang Islam yang kaya, yang duduk di kawasan kita lah. Boleh? Jadi wajib ke atas kita 5 perkara ke atas seorang muslim yang tidak syahid. Bila dikatakan wajib tu, kalau kita tahu dia mati, macam saya sebut tadi lah, ataupun kita zan dia tu mati. Kalau kita tak tahu dia mati, kita tidak zan dia mati, maka tak wajib ke atas kita sesuatu. Boleh tak? Jadi wajib kita uruskan 5 perkara ke atas diri dia kalau kita tahu dia mati. Kalau kita tak tahu dia mati, nak urus lagu mana kita tak tahu dia mati? Melainkan kalau jiran, Zaid dengan Abu duduk berjiran, Abu mati, Zaid tak tahu. Zaid ni berdosa sebab tak uruskan mayat si Abu. Ustaz, Zaid tak tahu. Ya, tak tahu, tapi kamu duduk jiran tu kan, sebelah-sebelah. Jadi dinisbahkan kepada kamu at-taksir, kamu cuai. Hak jiran kamu tak jaga, maka kamu berdosa. Walaupun kamu bagi alasan, aku tak uruskan mayat si Zaid ni sebab aku tak tahu. Ya, kamu tak tahu, tapi kamu jiran, sepatutnya kamu kena ambil berat hal keadaan orang sekeliling, jiran-jiran kamu.
Jadi ketika itu kamu tetap dapat dah dosa. Faham tu? Tapi orang-orang yang jauh yang tak tahu tu tidak ada masalah dah, tak berdosa. Walaupun mayat tu reput, busuk. Orang yang tidak tahu dan tidak berjiran dengan si mayat tidak berdosa. Jadi 5 perkara tu apa? Saya sebut ghusluhu, mandikan dia. Mandikan dia. Walaupun dia tu mati dalam keadaan lemas. Tak, kita sekarang ni tengah banjir. Jadi ada sebahagian daripada kaum muslimin mati dalam keadaan lemas. Kita wajib mandikan juga dia. Sebab yang dituntut ialah kita ni sebagai mukallaf memandikan dia. Jadi tidak memandai alin qisal. Alin qisal ni maknanya terbandi sendiri, tak boleh. Mesti dengan perbuatan kita memandikan dia. Jadi walaupun lemas, kita kena, bila kita dapat dia tu, kita kena mandikan dia. Ada kala kita tak boleh mandikan dia. Tak. Sebab air tak ada. Jadi kita tak boleh nak mandikan dia. Ataupun dia terbakar. Kalau terbakar ni, kalau kita mandikan dia, mungkin badan dia jadi hancur lebur tak. Maka ketika itu kita ganti dengan tayamum. Begitu juga kalau seorang lelaki mati tapi tak ada orang lelaki yang nak memandikan dia. Yang ada ialah seorang perempuan yang asing, ajnabiyah. Maka tayamum dengan memakai pelapis tangan lah. Dan begitulah sebaliknya, seorang perempuan mati, tidak ada perempuan lain nak uruskan dia. Lepas tu lelaki yang mahram pun tidak ada. Yang ada ialah lelaki yang asing, tidak ada hubungan mahram. Maka kita sebut tak payah mandi, hanya tayamum. Tayamum tu pula lelaki tu kena pakai sarung tangan nak tayamumkan jenazah perempuan yang dah mati. Tidak ada hubungan antara keduanya. Yang kedua, wa takfinuhu, kita kena kafankan dia. Sampai kita mandikan dia, kita kena kafankan dia seluruh badan dia lah. Bukan wajib tutup aurat saja, tak, seluruh badan. Tafsir akan datang. Wa hamluhu, kita wajib pikul dia ke kubur. Ini kalau kita tak nak tanam tempat dia matilah. Kalau dia mati kat situ, kita nak tanam kat situ, tak bolehlah kita nak pikul bawa ke kubur lain. Tak. Tu. Jadi alham wajib kalau kita nak pindahkan dia daripada tempat dia mati ke kuburan yang sedikit jauh. Tak. Tapi kalau kita hanya dia mati kat situ, kita nak tanam kat situ, maka tak perlulah alhaml tu. Jadi disebut alhamlu, dah, itu jaryun alal ghalib. Yang keempat dan yang kelima ialah sembahyang ke atas si mayat dan juga kafan ke atas si mayat. Sembahyang dan juga tanam lah, bukan kafan, sembahyang dan juga tanam. Jadi tadi kita sebut hukum hakam seorang yang muslim. Macam mana pula orang kafir? Dan macam mana pula orang yang syahid? Maka kita katakan orang kafir ni, kalau dia kafir harbi ataupun zindiq ni depan tunjuk baik tapi sebenarnya kafir, ataupun murtad, maka kita sebut kafir harbi, zindiq dan juga orang yang murtad, tak boleh kita semayang kat atas mereka kalau mereka mati. Tak. Mandi, kafan, tanam, itu tak wajib tapi boleh. Bila sebut tak wajib ni bukan haram, tak wajib. Tak wajib buat lah. Boleh buat tak? Boleh. Yang tak boleh sembahyang je. Nak mandikan dia, nak kafankan dia, nak tanam dia boleh. Cumanya bila dia harbi ataupun murtad ataupun zindiq, hukum syarak sebut boleh. Kita ambil puak ni baling ke anjing, biar anjing makan je, tidak ada masalah. Cuma yang comelnya kita tanam lah. Tanam tu bukan nak memuliakan mereka ni, tak. Tapi nak menjaga nak menjaga orang Islam yang lain lah. Sebab kalau kita tak tanam mayat tu, busuk. Bila busuk, orang Islam yang lain yang masih hidup ni akan terjejas lah, akan terkesan dengan bau busuk tu. Jadi kita tanam dia, kita sebut aula kita tanam dia sebab apa? Kita nak raikan, nak jaga orang yang masih hidup lah di kalangan umat Islam. Jadi itu, kalau kafir harbi ataupun zindiq ataupun murtad, kita sebut haram sembahyang. Lepas tu yang lain tu, mandi, tanam, kafan harus. Boleh tak kita bagi ke anjing je makan? Boleh, tidak ada masalah. Cuma yang aula apa? Kita tanam. Okey, kalau kafir tu kafir zimmi,
Ta'rif bagi kafir zimmi, dia jaga maslahat lah, jaga maslahat umat Islam yang lain lah. Yang kedua, kafir zimmi. Kalau kafir tu zimmi ataupun kafir mu'ahad, ta'rif dia akan datang nanti dalam akhir kitab kita, perbahasan dia, makna dia, apa kafir zimmi, apa kafir mu'ahad. Kalau kafir tu kafir zimmi ataupun kafir mu'ahad, sembahyang juga diharamkan ke atas mereka, tapi wajib dikafankan dan ditanamkan. Tak, mandi harus, tak wajib. Jadi kesimpulan dia, orang kafir ni sembahyang haram mutlaqan, tak boleh langsung sembahyang kat atas orang kafir. Sekalipun dia murtad, haram kita sembahyang kat atas dia. Boleh? Malah kalau kita keliru antara orang Islam dan orang kafir, contoh berlaku tsunami, jadi ramai mati, tengok muka tak cam hak mana orang kafir, hak mana orang Islam, maka ketika itu kita sembahyang kat atas seluruh orang yang mati, tapi dengan niat apa? Allah maghfir lil muslimi minhum. Kita niat, kita baca doa tu, ketika kita baca doa kita sebut apa? Allah maghfir, wahai Allah ampunkan orang Islam daripada kalangan mereka. Jadi kita tak minta ampun kat atas semua lah, kita minta ampun kat atas orang Islam sahaja. Ataupun kita sembahyang satu persatu, 100 orang mati, kita sembahyang ni, satu kali sembahyang. Tak. Lepas tu kita pun ketika mana berdoa untuk sembahyang, tak, dalam takbir yang ketiga kita sebut apa? Allahumma ghfir lahu in kana musliman. Wahai Allah ampunkan dia kalau dia muslim. Setiap mayat tu kita sembahyang mayat dan kita berdoa begitu pada takbir yang ketiga. Lepas tu dimaaflah pada taradud fi niyyah lid darurah. Okay, jadi kesimpulannya kita sebut sembahyang ke atas orang kafir haram mutlaqan walaupun murtad. Mandi harus mutlaqan. Jadi mandi ke atas seluruh orang kafir, siapa-siapa jenis apa sekalipun harus. Adapun kafan dan juga tanam, maka kita sebut kalau kafir zimmi ataupun kafir yang muamman ataupun kafir yang muahad, maka wajib kita kafan dan juga kita tanam. Kalau kafir itu kafir harbi, zindiq ataupun murtad, tidak wajib kita kafan dan juga kita tanam. Selesai. Itu hukum orang kafir. Macam mana pula orang yang syahid? Orang yang syahid, dalam kitab lain dia sebut syahid ni ada 3 lah, ada sebut 2. Ala kulli hal kita ikut cara Syekh Mustafa Tegang. Maka kita sebut syahid ni ialah orang yang mati dalam peperangan menentang orang kafir, dan mati itu pula disebabkan berperang. Tu. Jadi orang yang mati dekat rumah kita tak panggil syahid. Ataupun orang yang mati berperang sesama kaum muslimin, tak, itu kita tak panggil syahid. Mana kumpulan B dua-dua orang Islam perang sama dia, pernah berlaku zaman sejarah, dalam sejarah kita pernah berlaku benda tu. Maka yang mati kita tak panggil syahid. Siapa benar antara dua kelompok tu, kita boleh baca sejarah lah. Kelompok Sayyidina Ali, ala kulli hal yang mati tak panggil syahid. Sebab apa? Sebab peperangan di antara orang Islam. Jadi perang mesti menentang orang kafir. Lepas tu mati itu pula disebabkan perang. Dengan makna kalau seseorang tu pergi berperang, tapi sebelum berperang tu, contoh esok nak perang, jadi sekarang ni kat medan perang dah, cuma esok baru nak perang, hari ni rehat dulu. Ketika rehat tu demam, bila demam mati, kita tak panggil syahid. Sebab dia mati bukan sebab perang, malah sebab dia demam. Peristiwa Mamali Ustaz Libya tak dikira syahid juga. Tu kena tengok lah dia punya surah gambaran tu. Kalau sesama orang Islam, jelas bukan syahid lah. Bukan syahid. Bukan syahid dengan makna syahid akhirat ni, syahid dunia akhirat. Tapi kalau dia dibunuh secara zalim, bolehlah kita sebut syahid akhirat. Mana di akhirat dapat pahala syahid. Tapi sudut hukum wajib kita mandikan dia, sembahyangkan dia macam orang biasa lah.
Tu. Jadi kita orang yang mengaji ni, bila disebut apa-apa perkara, apa-apa isu, kita tak boleh kalah dengan emosi. Kadang-kadang kita cenderung kepada parti tertentu, kepada kumpulan tertentu. Dan orang dalam kumpulan kita dibunuh, kita pun kata syahid. Sabar dulu, tengok takrif syahid kena ke tak. Kalau tak kena, kita sebut bukan syahid. Bukan syahid ni adakah masuk neraka? Tak tahu juga, kita pun bukan Tuhan. Tapi sudut hukumnya bukan syahid. Mana wajib mandi, wajib sembahyang, wajib apa semua tu. Jadi peristiwa Imam Ali dia kena tengok balik lah sejarah dia, apakah kisah dia perang dengan siapa. Tapi rasanya bukan syahid lah. Dia bukan di medan perang tu. Nak mati ni mesti di medan perang. Dengan makna contohlah, Zaid keluar daripada pintu pagar rumah dia, kena tembak orang kafir. Zaid bukan syahid, walaupun dia bunuh oleh orang kafir. Sebab mati bukan di medan perang, mati di depan rumah, mati di dalam rumah, mati di dalam mall, kena bunuh orang kafir dalam mall. Boleh. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti juga bukan mati syahid dunia akhirat. Syekh Sa'id Ramadan kita sebut syahid, tapi syahid apa? Syahid akhirat, makna bertemu Allah Ta'ala, dapat pahala syahid, dapat pahala syahid. Sebab dia dibunuh dalam keadaan mazlum lah, dizalimi, tengah-tengah mengajar tafsir, tak dibom, rahimahullah ta'ala. Boleh? Jadi itu makna syahid, wa huwa man mata fi qitalil kufar bisababil qital. Okey, sama ada dia tu dibunuh oleh orang kafir, kita panggil syahid, ataupun dibunuh oleh orang Islam secara tersilap. Orang Islam tarik panah, tak, panah tu terlepas kena orang Islam lain, mati, syahid. Ataupun dia masa dia perang tu, dia pegang dia punya pedang tu macam mana gamuk, tertarik dia punya tengkok dia, putus kepala, contohlah. Jadi dia macam bunuh diri sendirilah, tapi tak sengaja. Bukan sengaja bunuh diri sendiri, disebabkan ketika sedang perang berlaku benda tu, kita sebut syahid dia. Ataupun jatuh daripada kenderaan dia, lepas tu dipijak oleh kenderaan yang lain, dilanggar oleh kenderaan yang lain, ataupun zaman dulu dipijak oleh kuda yang lain, dipijak oleh keldai yang lain, maka kita sebut syahid juga. Okey, syahid begini. Kalau syahid, wajib kita kafan dan tanam, haram kita sembahyang dan kita mandikan dia. Boleh? Jadi syahid wajib kita kafan dan tanam, haram kita sembahyang dan mandikan dia. Yang comel, yang aulanya kita kafankan dia dengan pakaian yang dia mati, walaupun dengan darah-darah tu. Jadi dia mati dalam keadaan memakai pakaian tu berdarah. Kita kafankan dengan pakaian tu. Kalau tak cukup, kita tambahlah pakaian lain. Tak. Haram kita buang kesan darah yang ada pada pakaian si syahid. Cuma kalau ada najis, contoh tai binatang kan, kena pada baju dia, maka wajib kita buanglah tahi binatang tu. Sekalipun kalau kita buang tahi binatang menyebabkan hilang sekali sedikit darah dia, maka tidak ada masalah. Wajib juga kita buang tahi binatang tu, walaupun menyebabkan hilang kesan darah daripada baju dia. Tu. Jadi itu ta'rif bagi syahid. Ta'rif dan cerita hukum hakam bagi syahid, iaitu syahid dunia akhirat. Orang yang pergi perang, syahid dunia akhirat ataupun syahid dunia, dua tu. Syahid dunia akhirat ni orang pergi perang, mati di medan perang, niatnya memang nak menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Syahid dunia orang pergi perang, mati di medan perang, dia bunuh oleh orang kafir, tapi niat dia tak ikhlas, nak menunjuk-nunjuk, nak test power dan sebagainya. Kita sebut dia tu syahid dunia. Mana di dunia orang hukum syahid, di akhirat tak dapat boleh syahid lah. Dia pun kita sebut seperti syahid dunia akhirat. Sebab apa? Kita tak tahu niat dia. Kita tahu mana niat dia tu tak ikhlas, tak tahu. Jadi kita hukum ikut zahir,
Dan itulah yang perlu kita buat kat atas semua orang Islam. Hukum secara zahir, batin kita tak payah nak carilah. Tak. Tu. Jadi kita hukum ni syahid dunia. Mana kita hukum dia syahid lah. Haram kita mandi dan sembahyang. Wajib kita kafan dan tanam. Okey, ada satu jenis syahid lagi yang syahid apa kita panggil syahid akhirat lah. Syahid akhirat ni maknanya bila bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dia dapatlah pahala syahid tu. Tapi di dunia dia sebiji macam orang yang bukan syahid. Maknanya wajib kita buat kat atas dia 5 perkara. Contohnya orang yang mati sebab mabetun. Mabetun ni Syekh Mustafa sebut bukan semata-mata sakit perut, tak. Mabetun ni sakit dalaman. Sakit hati ke, sakit jantung ke, orang tu mabetun tu. Mati sebab tu, insya-Allah pahala syahid. Mati sebab kena hudud, kena rejam, syahid. Sebab ghariq, sahabat-sahabat kita ni yang meninggal disebabkan apa? Lemas, insya-Allah syahid. Gharib, orang yang mati dalam keadaan gharib. Gharib ni apa? Pergi musafir mana-mana, tak ada keluarga, tak ada bawa isteri dan sebagainya, meninggal kat sana. Insya-Allah macam Ustaz Amin kita. Ustaz Amin siapa nama? Ustaz Amin Mesir itulah, pada besar tu, rahimahullah. Insya-Allah dia termasuk gharib dan juga talibul ilmi, insya-Allah. Begitu juga orang yang mati dalam keadaan mazlum, dizalimi. Dan ulama sebut mati disebabkan menahan rindu, juga dianggap sebagai syahid. Contohlah Ustaz Amirul ni, dia ada minat pada seorang perempuan, tapi dia pemalu. Jadi dia tidak zahirkan rasa sayang ataupun rasa minat dia tu pada seorang perempuan tersebut. Dia pendam dalam hati je sebab perasaan malu tu. Dalam masa sama dia jaga diri dia daripada perkara yang diharamkan syarak. Maka kita sebut pendam rasa rindu ni memeritkan. Hari sekali mati Ustaz Amir. Contohlah. Tak. Sebab apa? Sebab memendam rindu. InsyaAllah dapat pahala syahid. Syahid akhirat ganjarannya sama dengan syahid dunia akhirat. Yes, saya faham gitulah. Pahala tu dapat pahala syahid. Pahala dapat pahala syahid. Tapi Allah alam boleh jadi pahala syahid dunia akhirat ni lebih banyak lah kot. Mana martabat dia tu, ketinggian dia tu. Sebab memang pergi perang sungguh. Jumpa musuh, mati kat sana. Yang orang lain ni mati sebab menuntut ilmu, sebab apa tu, beranak, tak lemah. Itu dapat pahala syahid lah. Cuma mungkin pahala dia taklah sama rata tak. Mungkin yang syahid dunia akhirat tu lebih tinggi lah. Jadi orang lagu ni kita buat 5 perkara kat atas mereka. Okey, belakang tu sikit Syekh Mustafa bincang sikit tentang masalah asiq. Asiq ni lah orang yang gugur. Budak yang gugur sebelum sempurna 6 bulan dan 2 minit. 2 saat. Apa dia gugur? Tarikh gugur ialah mereka ataupun kanak-kanak baby yang gugur sebelum sempurna 6 bulan 2 minit. Sebab 2 saat. Sebab apa? Ada lahzatan. Saat inzal dan juga saat apa nama? Saat dia beranak ke apa? Saat ta'alluq. Jadi ditambah 2 lahzah tu sebab dia kira saat keluarnya air mani dan saat melekatnya air mani, mana bercantumnya air mani dengan baidah, dengan telur iaitu benih isteri. Jadi asiqatu, orang yang gugur ialah orang yang mati semula. Orang yang gugur ialah orang yang keluar daripada rahim ibu dia sebelum sempurna 6 bulan 2 saat. Sebelum sempurna 6 bulan 2 saat. Adapun mereka yang keluar daripada perut mak selepas daripada tempoh tersebut, maknanya selepas tempoh 6 bulan 2 saat, maknanya lepas 7 bulan baru gugur, lepas 8 bulan baru gugur, maka kita sebut
itu bukan gugur. Kita tak panggil gugur lah dalam bahasa syarak. Walaupun bahasa Melayu kita panggil gugur, bahasa syarak kita tak panggil gugur. Dan hukumnya seperti orang besar. Maknanya wajib kita buat kat atas dia 5 perkara tadi lah. Tanam, kafan, sembahyang, mandikan dia, kafankan dia, sembahyang kat atas dia, bawa ke kubur, tanam. Wajib. Jadi apa hukum bagi orang yang gugur ni? Kita sebut ada perincian. Yang pertama, kalau kita yakin dia hidup, yakin hidup ni, dia keluar dia menangis. Lepas menangis 2-3 saat mati, ataupun 2-3 minit mati. Ataupun buka mata, gerak tangan depan kita, bernafas tak. Itu semua tu menunjukkan dia tu memang hidup tak? Okay. Ataupun terzahir tanda-tanda hidup. Terzahir tanda-tanda hidup ni taklah sejelas. Kalau kita yakin dia hidup, yakin hidup ni, dia keluar tu dia menangis, dia buat peace kat kita, tunjuk peace. Dia bergerak, maknanya dia boleh bergerak betul lah, badan tu nampak gerak. Tapi kalau terzahir tanda-tanda hidup, seperti keluar daripada perut mak, kemudian apa, dia bergerak juga, cuma bergerak yang kita pun tak berapa nak yakin dia ni bergerak sebab terjatuh ke atau sebab dia memang dia hidup. Bergerak ni boleh jadi tanda kepada kita yakin dia hidup. Dia membuka mata, dia bergerak. Ada tanda boleh jadi itu sekadar apa, amarah, tanda dia tu hidup. Tak yakin, kita tak yakin dia hidup, tapi tanda lah, tanda. Dia keluar, mungkin masa keluar tu dia bergerak sekejap menangis. Jadi kita tengok ini bergerak ni boleh jadi sebab dia jatuh daripada perut mak ke, ataupun sebab bergoyang meja ke, boleh reka sendiri lah tu. Ala kulli hal, hukumnya apa? Seperti orang besar lah. Kalau yakin dia hidup sebab dia menangis, ataupun terzahir tanda-tanda dia hidup sebab dia bergerak, maka hukumnya seperti orang besar. Kita mandi, kafan, sembahyang dan tanam. Okay, kalau tidak yakin dia hidup, dalam masa sama tidak terzahir tanda-tanda dia hidup, maka kita sebut ada 2 perincian. Yang pertama, fa in zahara khalquh, kalau terzahir penciptaan dia. Contoh nampak dah sikit hidup, ada tubuh dah 2 kaki, tak? Ada nampak dah tangan, tak? Ketika itu terzahir penciptaan pada tubuh baby tu, maka wajib diuruskan dengan mandi, kafan dan tanam. Cuma tak payah semahyangkan dia lah, tak payah semahyangkan dia. Kalau tidak terzahir penciptaan, mana keluar tu seketul daging, seketul tulang, seketul darah, seketul daging, nak ketika itu kita sebut tak wajib apa-apalah, cumanya sunat. Kita ambil ketulan daging tu, contoh ni, tak, kita pun balut dia. Lepas balut tu kita tanam, sunat, tak wajib. Kemudian wa ammal udhul munfasil, Syekh Mustafa tambah lagi, nanti panjang pula kan, nak baca 1 kali baca je, 2 kali juga gaya je ni, nak berhabis bab jenazah ni. Adapun al-udhul munfasil, apa ni, anggota yang terpisah daripada si mayat, daripada seseorang, gitu kita sebut lagu tu, anggota yang terpisah daripada seseorang, maka 2 perincian. Kalau anggota terpisah sedangkan pemilik anggota masih hidup, contoh Zaid masih hidup, aksiden terputus tangan, tangan tu nak buat lagu mana? Buat celup tepung ke lagu mana nak buat? Maka kita sebut tak wajib apa-apalah ke atas tangan tu, cuma sunat kita tanam tangan tersebut. Sebab apa? Bagi menghormati pemilik tangan, si Zaid yang masih hidup. Okay, kalau tangan tu, yang kedua, perincian yang kedua ialah tangan terpisah, terputus daripada mayat seorang Muslim. Tak?
yang bukan syahid. Ketika itu wajib kita buat semua perkara kat atas dia. Contoh, Zaid hilang lama. Katanya si Zaid ni masuk hutan lah. Jadi pihak berwajib pergi cari, jumpa tangan, jumpa kaki, badan apa semua tak tahu pas mana. Jadi bila dia check DNA ke apa, tengok memang betul ni darah ataupun orangnya si Zaid tu lah. Maka wajib buat apa? Wajib mandikan kaki dan juga tangan tu, wajib kafan, wajib sembahyang dan wajib tanamkan. Tak? Okey, boleh. Ustaz, kalau jumpa kaki, jumpa tangan yang terpisah, lepas tu memang ada jusah, memang ada baki tubuh badan itu dalam jarak 300 meter daripada anggota badan yang terpisah tu, maka ketika itu kita ambil semua sekali, kita mandikan semua sekali. Tak? Kita kafankan semua sekali. Maknanya kaki dengan tangan tu letak dalam satu tempat lah. Kafankan semua sekali dalam satu kafan. Lepas tu tanam pun tanam sekali. Cuma sembahyang, sekali sembahyang je lah. Sekali sembahyang saja untuk badan yang terpisah dan untuk mayat, untuk kaki dan juga tangan dan juga untuk badan tu. Sekali sembahyang je. Tak payah buat 2 kali. Boleh. Jadi waktu ataupun tempat yang kita wajib sembahyang kat atas tangan saja tu, kalau jumpa tangan saja ataupun kaki saja. Tak, kalau jumpa sekali dengan badan, kita himpunkan sekaligus, buat semua sekali kat atas mayat tersebut dengan sekali buat je lah. Selesai kat situ. Ada soalan? Okey, kita masuk ghuslul mayit. Jadi tadi dia sebut secara ringkas lah. Bila seseorang tu mati, orang tu muslim, ghairu syahid, wajib kita buat 5 perkara. Yang pertama, mandi. Tak? Jadi sekarang ni nak bincang pasal mandi. Cuma sebelum kita mandikan jenazah tu, disebut oleh Syekh Mustafa hukum apa? Hukum al-muhtadar. Al-muhtadar ni orang yang hampir-hampir mati. Tak mati lagi, hampir-hampir mati. Ni kena faham balik lah. Kalau berlaku kepada orang tua kita ke siapa-siapa tak yang kita kenal, ni cara kita nak buat. Sunat kita palingkan orang yang hampir mati tu, yang kita sebut sebagai muhtadar, di atas, kita tidurkan dia, kita baringkan dia di atas lambung kanan dia. Kalau tak boleh lambung kanan, sakit kat sini, lambung kiri. Kalau tak boleh juga dalam keadaan terlentang, muka menghadap kiblat dan juga 2 tapak tangan menghadap ke kiblat. Jadi bahagian muka ni kena letak benda sikit lah kat belakang bantat ke apa, supaya muka menghadap ke kiblat. Boleh. Tu. Kemudian disebut ayulaqan nadban qabla. Sebelum itijak tu sebenarnya sunat dah kita buat talqin dia. Jadi sebelum kita itijak, nanti kita baringkan dia belah kanan ataupun belah kiri kalau tak boleh, ataupun kalau tak boleh juga kita lentangkan dia macam ni. Tak. Kaki, tapak kaki menghadap kiblat, muka menghadap kiblat. Sebelum tu lagi kita sebut dah kepada dia talqin. Sebut dengan lembut lah, la ilaha illallah, dekat telinga dia, la ilaha illallah. Tak sunat kita tambah Muhammadur Rasulullah. Sebab apa? Beramal dengan zahir al-akhbar. Man mendapat hadis, barang siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Maka dalam hadis tak sebut Muhammadur Rasulullah. Maka kita beramal dengan zahir hadis, kita sebut sunat, kita sebut la ilaha illallah kepada orang yang bakal mati, hampir mati. Boleh? Kalau boleh kita himpunkan antara proses itijak dan juga talqin, kita himpunkan. Kalau tak boleh, tadilah kita talqinkan dulu, boleh kita itijakkan dia. Lepas tu kita pesan kepada orang yang hampir mati tu untuk bersangka baik lah. Tak? Boleh jadi orang yang hampir mati tu orang jahat. Kaki ni kaki belaka. Tapi kita sebut kepada dia sangka baik dengan Tuhan. Tuhan tu maha pemurah, maha pengasih, maha pengampun. Banyakkan istighfar, gitu. Disebut oleh ulama, bila kita hidup
dan kita sihat ni, sayap rajak dan juga sayap al-khauf, takut itu mesti seimbang. Dalam masa kita berharap, kita mesti takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila hampir mati, ketika itu kita buang sayap khauf, kita hanya tinggalkan sayap ar-rajak, berharap. Tak, tu. Itu sebelum matilah. Okey, selepas dia mati nak buat lagu mana? Selepas dia mati, kita pejamkan mata dia. Macam ni. Tutup mata dia. Guna tangan kanan ni. Lepas tu kita ambil kain, pecah kain yang lebar. Ni lebar kan. Kita ikat daripada bawah ni ke atas. Lepas tu kita ikat ke atas. Supaya mulut dia tertutup. Sebab biasa orang mati ni mulut dia terbuka, mata dia terbeliak pandang ke atas, daripada roh keluar daripada badan dia, daripada jasad dia. Lepas tu kita lembutkan dia punya sendi. Caranya macam ni. Tangan kita buat macam ni, tangan dia. Ni lepas dia mati ni tu kita buat. Alih 3 kali. Lepas tu kalau sak betih dia, kita tarik ke peha. Peha kita tarik ke perut. Buat perlahan-lahan lah, jangan gasak. Tak boleh gasak. Mayat ni dia ada hormah, ada kehormatan dia. Dia buat perlahan-lahan dia tu. Lepas tu kita tutup seluruh badan dia dengan saup. Saup ni kain. Sebelum kita buat baju, kita panggil saup. Lepas kita buat baju, kita panggil kamis dan sebagainya. Jadi kita tutup dengan saup, dengan satu kain yang luas, tutup si mayat tu. Letaklah sesuatu juga di atas perut dia tu, supaya perut dia tak membesar. Letak sesuatu yang berat lah. Jangan letak Quran, makruh. Letak benda lain. Lepas tu kita ambil mayat tu, kita letak di atas katil. Kita cabut pakaian dia yang wujud. Dan kita menghadapkan dia ke kiblat, seperti mana orang muhtadar tadi tu. Boleh. Siapa yang nak buat perkara-perkara ni bagi si mayat? Orang yang paling rapat dengan dia, orang yang paling sayang kepada dia. Lepas tu dah yakin mati tu, kita bersegeralah untuk mandikan dia. Oleh sebab itulah Syekh sebut aqallu ghuslil mayyit ta'mimu jasadih. Sekurang-kurang mandi jenazah, walaupun jenazah tu mati dengan lemas, ataupun jenazah tu haid ataupun junub, tak kisahlah. Tak, sekurang-kurang mandikan jenazah tu ialah ta'mimu jasadih. Kita ratakan seluruh jasad si mati tu, sehinggalah apa yang ada di bawah kulub. Cuma kalau sukar untuk kita basuh apa yang ada di bawah kulub, sebab takkan nak tarik kulub tu. Kulub ni daging, kulit yang menutup kepada zakar. Kalau tarik tu tak hormat semayat lah. Tak, maka kalau tak boleh tarik, kalau tak boleh nak basuh barang yang ada di bawah kulit yang menutup kepala zakar, maka ketika itu kita nak buat lagu mana? Khilaf lah antara Imam Ibn Hajar, Imam Ramli. Seorang kata kita tak payah mandikan lah, tanam je, tak payah mandi, tak payah sembahyang, tanam tu. Sebahagian lagi kata Ibn Hajar sebut apa? Disebut Allahumma salli ala Muhammad, kita mandikan dia. Bahagian yang tak boleh kena air tu, iaitu di bawah kulub tu, kita ganti dengan tayamum lah, muka dengan tangan. Lepas tu kita sembahyangkan dia, kemudian kita tanam. Jadi pandangan Imam Ibn Hajar lebih sesuai lah untuk menjaga aib si mayat. Kena katakan juga apa yang terzahir daripada faras wanita yang janda, iaitu yang dah berkahwin lah, yang pernah bersama dengan suami. Apa yang terzahir ketika mana dia duduk di atas dua kaki dia tu, itu pun kena katakan ketika kita mandikan jenazah. Okey.
Jadi aqallu ghaslil mayit ta'mimu jasadihi bil ma'. Sekurang-kurang mandi jenazah ialah ratakan seluruh badan si mayat dengan air yang bersih sekali. Sekali, yang sekurang-kurangnya sekali ya. Kemudian ketika nak mandikan tu, adakah wajib niat? Orang yang nak memandikan dia sunat lah, tak wajib niat. Sunat niat. Nak niat lagu mana? Nawaitu ada al-ghusli an hadzal mayit. Sahaja aku memandikan jenazah ini. Itu sunat, tak wajib. Jadi mandikan jenazah wajib, sunat. Tapi niat untuk memandikan jenazah itu sunat. Wa akmaluhu, dan kesempurnaan nak mandikan jenazah ni caranya ialah kita letak jenazah tu di atas satu tempat yang agak tinggi dan tempat tu kosong daripada manusia. Jangan buat tengah jalan, orang pakat tengok belakang. Tak. Lepas tu kita mandikan dia tu dalam keadaan dia tu memakai pakaian yang apa? Yang lama. Ataupun yang agak nipis. Tapi menutup warna kulit lah. Tak. Jadi kita pakaikan dengan pakaian yang mudah sampai air. Maksudnya pakaian yang nipis yang boleh sampai, yang mudah sampai air ke badan lah tu. Jangan pakai pakaian yang tebal, puas lah air tu nak sampai ke badan. Kita nak mandikan dia. Kemudian sunat kita tutup muka dia daripada awal mandi. Daripada awal kita letak dia di atas tempat pemandian jenazah sampailah habis mandi. Sunat tutup muka dia. Dan yang aulanya kita mandikan jenazah dengan air yang sejuk. Jangan mandi dengan air yang suam ataupun panas. Kalau perlu juga kepada air yang suam, contoh nak bersihkan jenazah, nak bersihkan najis, kotoran yang tak boleh hilang kecuali guna air yang agak suam, ataupun ketika itu musim sejuk, kita nak mandikan dia dengan air sejuk, kita pun sejuk, siapa tak boleh nak memandikan jenazah, tak kena juga tak. Jadi kita gunakan air yang agak suam, jangan panas sangat. Okey. Jadi wa akmaluhu ijlasuhu. Ini perkara-perkara sunat yang dilakukan oleh al-ghasil. Saya sebut bahawa akmaluhu ijlasuhu. Dan perkara dan kesempurnaan mandi, dan kesempurnaan mandi ialah ijlasuhu. Kita dudukkan si mayat dengan lembut. Ma'ilan ila jihati qafah wa isnadu dhahrihi ala wa imrarul yadi ala batnihi thumma ghaslu sawatayhi bi khirqatin thumma tanzifu asnanihi wa anfihi wa udhunayhi thumma tawdi'atuhu thumma ta'mimuhu bil ma' salasa ma'a sidrin fil ula qalilin wa qalil kafurin fil akhirah. Jadi wa akmalu al-ghusli ialah ijlasuhu. Kita dudukkan si mayat. Kita apa? Dudukkan si mayat. Kita dudukkan si mayat. Dudukkan lagu mana? Ma'ilan ila qafah. Dalam keadaan dia terlentang ke arah belakang gini ya. Mayat tu. Qafah tu ni lah. Meruam, apa meruam? Saya tak faham apa makna meruam. Bahasa orang mana tu? Ijlasu ma'ilan ila qafah wa isnadu dhahrihi. Dan kita sandarkan belakang dia. Kepada kita punya kaki kita. Mudah je benda je. Ni jenazah. Depan saya ni ada jenazah. Apa yang perlu saya buat, saya dudukkan dia. Macam mana nak dudukkan dia? Tangan kanan saya ni. Tak, apa yang saya perlu buat? Tangan kanan saya pegang bahu dia. Dalam masa yang sama, ibham saya ni, ibu jari ni, saya letak di nukratu qafah. Nukrah ni apa? Tempat tengah-tengah tu. Kat belakang kan ada bahagian tengah kan, nukrah. Kita pegang gini. Kepala tu, ni kepala. Kita pegang ni tengkok. Kita pegang tengkok tu.
Macam ni. Lepas tu tangan tu kita letak tengah-tengah di tengah-tengah tengkok. Supaya tak ginilah kepala dia. Kalau kita pegang tengkok saja macam ni, kan? Tengkok dah ke belakang. Jadi kita pegang tengkok macam ni. Dalam masa sama, tangan kita satu letak di tengah tengkok. Kita nak elak kepala tu ke belakang. Lepas tu kita letak belakang badan si mayat dekat atas kita punya kaki kanan. Gitu. Gini. Badan dia tu, belakang dia tu duduk di atas kaki kanan saya. Lepas tu apa nak buat? Wa imrarul yad ala batni. Tangan kiri ni saya tekan perut dia. Tekan perut dia. Tekan banyak kali supaya apa? Keluar semua baki-baki najis yang ada dalam perut. Jangan tekan gini. Meruam ialah menekan bahagian perut untuk mengeluarkan najis. Ini saya terang ni. Tekan banyak kali. Slow-slow. Jangan tekan macam ni. Kuat-kuat tak. Dia imraran balighan dengan mana? Bitakrar. Dengan banyak kali kita buat. Supaya keluar semua baki najis yang ada dalam perut. La bisyiddah. Sebab apa kita tekan banyak kali tu? Supaya keluar baki najis semua sekali. Supaya tidak keluar lagi najis selepas kita mandikan dia. Ataupun selepas kita kafan dia. Akhir sekali menyebabkan rosok badan dia dan juga rosok kain kafan yang kena najis. Jadi waktu itulah kita nak keluarkan semua najis yang ada dalam perut. Jadi selepas kita tekan perut dia tu, thumma ghaslu sawatih. Kita basuh kemaluan dia, depan dan belakang. Wajib basuh kalau keluar sesuatu pada depan, kemaluan depan dan juga pada kemaluan belakang. Sunat basuh kalau tidak keluar sesuatu. Okey. Cuma jangan salah faham lah. Bukan maksud dia bahagian kemaluan tu kalau keluar najis baru wajib kita basuh. Mana kalau tak keluar najis tak wajib basuh, dengan mana kemaluan depan dengan belakang tak dibasuh sebab tak keluar apa? Najis. Bukan kita faham begitu. Kefahaman begitu salah. Boleh jadi maksud kat sini ini proses pertama kita buat untuk mandikan jenazah. Bukan mandi untuk mengangkat, bukan mandi yang dikira lagi ni. Ini proses pertama. Mandi yang dikira lepas ni, saya akan sebut lepas ni. Ta'mimul ma'. Itu. Tu mandi yang memadai bagi si mayat lah. Sebab tu tadi kita sebut mula-mula aqallu ghusl mayit, sekurang-kurang mandi jenazah katakan seluruh badan. Daripada situ kita faham bila sebut katakan seluruh badan termasuklah kemaluan depan dan belakang. Tak tiba-tiba kat sini Syekh Mustafa sebut kalau keluar najis wajib basuh, kalau tak keluar najis tak wajib basuh. Jangan kita faham kalau tak keluar najis tu memang tak wajib basuh langsung. Dia akan jadi bertembung lah dengan perkara sebelum. Jadi kita faham, macam mana nak faham? Kita faham macam ni. Ini permulaan. Sebelum kita mandikan dia. Sebelum kita mandi dengan mandi yang dikira. Untuk menggugurkan fardu kifayah tu. Boleh. Jadi selepas kita tekan perut dia, kita basuh kemaluan dia. Dengan khirqah. Jangan pegang dengan tangan kosong. Kita pakai apa? Pakai sarung tangan lah. Kita pakai sarung tangan pada tangan kiri, kita basuh kemaluan depan dan belakang. Thumma tanzifu asnani. Lepas tu kita buang sarung tangan tu, kita ambil sarung tangan baru, kita bersihkan pula dia punya gigi dia. Bersihkan gigi dia daripada kotoran-kotoran ataupun baki-baki makanan yang ada dalam gigi dia. Boleh. Kalau perlu guna sabun, guna sabun. Wa anfihi. Thumma tanzifu asnani wa anfihi. Selepas kita basuh gigi dia, kita basuh hidung dia. Guna apa? Jari ni. Korek sikit lah. Keluarkan apa yang sepatutnya dikeluarkan. Begitu juga telinga. Wa udhunai. Thumma tawdi'atuhu. Kemudian kita wudukkan dia. Wudukkan dia seolah-olah dia tu hidup. Wudukkan seolah-olah dia tu hidup.
Maknanya muka 3 kali. Kita buat perkara sunat pun kita buat. Kita komorkan dia dulu, kita masukkan air dalam hidung dulu. Cuma masukkan air dalam hidung komor tu sikit je lah air tu yang dimasukkan. Lepas tu kita angkat dia sikit supaya air tu tak masuk dalam perut. Boleh? Selepas kita wudukkan dia, kita basuh kepala dia. Kemudian kita basuh dia punya janggut dengan sabun. Sidir tu sabun lah. Nak jenis sabun. Tak kisahlah kalau tak ada sidir, sabun biasa. Kemudian lepas kita shampoo, basuh rambut dia dengan dia punya janggut dengan sabun, kita sikat rambut dia. Kalau rambut dia tu menggelupal, tak melekat, maka kita sapu rambut dia. Sikat rambut, bukan sapu, sikat rambut. Itu pun kalau dia tu bukan muhrim, bukan buat ihram haji ataupun umrah. Mana dia tu halal lah. Tak, kita sikat rambut dia. Nak sikat rambut dengan sikat yang macam mana? Sikat yang wasi'a al-asnan, yang besar dia punya gigi dia. Mata gigi dia besar. Jangan cari yang kecil. Kalau kecil ni cepat cabut dia punya rambut. Boleh jadi yang cari yang gigi besar dan kita sikat rambut tu perlahan-lahan. Okey, kalau cabut rambut ustaz, tengah mandi cabut rambut, cabut bulu-bulu yang ada pada badan, nak buat lagu mana? Sunat. Bulu-bulu yang tercabut tu kita kembalikan kepada dia dan kita tanam bersama ketika mana kita tanamkan si mayat. Jadi sunat lah, tak wajib. Kemudian Syekh sebut lagi, summa ta'mimuhu bil ma'. Jadi selepas kita basuh kepala dia, kita basuh janggut dia dengan sabun, kita bilas. Kemudian summa ta'mimuhu bil ma', kita ratakan jenazah dengan air. Berapa kali? Salasan, 3 kali. Ma'a sidrin fil ula. Yang pertama kita guna sabun. Mana kali pertama kita basuh tu, kita basuh badan dia tu macam kita mandi sokmo lah. Kita basuh dengan sabun seluruh badan. Kemudian kita bilas. Ma'un qarah tu mana air kosong biasa lah, kita bilas. Sabun yang kita mandikan jenazah tadi. Lepas kita bilas, wa qalili kafur fil akhirah. Yang terakhir kita mandikan dia dengan sedikit kafur. Kafur ni dia bukan cecair, dia ketulan. Tak. Maka bila dia ketulan, dia masuk dalam air, dia tak mengubah sifat air, dia tak menyebabkan air tu jadi air mutaghayyir. Dia kekal air mutlak walaupun masuk kafur. Sebab kafur ni jenis apa? Jenis benda yang mujawir, bukan mukhalid. Jadi cara lagu mana? Mula-mula kita mandikan dia seluruh badan dengan sabun, gosok gonyoh elok-elok. Lepas tu kita bilas. Air bilasan tu masih belum dianggap basuhan yang boleh menggugurkan kefarduan mandi, tak. Lepas tu mana basuhan yang boleh menggugurkan kefarduan mandi? Yang ketiga, iaitu wa qalili kafurin. Air yang telah kita masukkan sedikit kafur, tak, dan kita mandikan dia. Itu air yang kita sebut sebagai air yang menggugurkan kefarduan mandi jenazah. Tu. Ini adnal kamal. Sekurang-kurang kesempurnaan, inilah cara dia. Lepas tu Syekh Mustafa tambah lah tu, boleh baca sendiri lah tu, mudah aja. Tak. Awsatul kamal kita basuh dia 5 kali. Lebih sempurna kita basuh 7 kali. Lebih sempurna lagi kita basuh 9 kali. Dan kalau baca tu faham je. Kita ada air sabun. Lepas tu kita ada air bilasan, kita panggil muzilah. Lepas tu kita ada air qarah. Boleh. Air qarah tu lah yang dipanggil sebagai air yang dikira untuk menggugurkan kefarduan mandi jenazah. Tu. Boleh? Itu boleh baca lah. Kemudian selepas kita mandi dia, tengok sikit kat sini. Wal akmal. Kejap. Okey. Jadi kita sebut apa tadi?
nak mandikan jenazah ni sama ada kita mandi dengan 3 kali basuhan ataupun 5 ataupun 7 ataupun 9. Cara dia boleh tengok dalam kitab ada, dan kalau baca pun faham. Lepas tu Syekh tambah lagi, tempat yang kita ulang-ulang mandi. Contoh kita mandikan dia 9 kali. 9 kali itu maknanya 9 kali itu selain daripada muka dengan janggut. Mana bahagian muka ni tak, kita selesaikan sekali je. Mana sekali dengan sabun, lepas tu bilas, lepas tu basuh dengan air kosong sebagai air, basuh dengan air kosong yang ada sedikit kafur untuk menyempurnakan kefarduan mandi di muka. Selepas tu kali keempat, 5, 6, 7, 8, 9 tu tak, mengikut cara yang pelbagai, kita basuh daripada tengkuk ke bawah. Jadi jangan basuh 1 sampai 9 semua kena muka. Tak, buruk muka kawan tu. Cara nak mandi lagu mana? Paling sempurna pada 3 kali basuhan pertama tu, kita basuh yang bahagian kanan. Bahagian depan kita, badan kita ada depan ada belakang kan. Jadi kita dahulukan bahagian kanan yang depan daripada jenazah. Maknanya daripada tengkuk sampailah apa? Ke kaki. Lepas tu daripada tengkuk belah kiri ni sampailah ke kaki. Lepas tu barulah belakang belah kanan, daripada tengkuk sampai ke belah kanan ni, kemudian barulah belah kiri. Gitu cara dia. Selepas mandi, selesai mandi, sunat pula. Kita buat apa? Kita lembutkan sendi dia kali kedua dengan cara tadilah. Lepas tu kita keringkan dia. Keringkan betul-betul supaya tidak rosak kain kafan bila kita masukkan dia ke dalam kain kafan. Okey, kalau keluar sesuatu daripada mayat selepas kita mandikan dia. Syekh Mustafa tambah. Kalau keluar sesuatu daripada mayat selepas kita mandikan dia, macam mana nak buat? Lepas kita mandi, keluar najis. Sama ada sebelum sembahyang ataupun selepas sembahyang. Wajib tak kita ulang balik mandi? Tak wajib dah ulang mandi. Yang wajib kita buang kotoran yang keluar tu je lah. Boleh kita buang kotoran yang keluar itu sahaja. Kalau yang keluar tu bersih, contoh keluar air mani, maka tak wajib kita basuh sebab bersih. Kemudian kita sebut wajib. Wajib untuk sama ittihad pada sudut jantina, orang yang dimandi dan orang yang memandikan. Boleh. Jadi kalau jenazah itu perempuan, yang memandikan juga perempuan. Kalau jenazah itu lelaki, yang memandikan juga lelaki. Wajib. Faham tu? Menaikkan 4 gambaran. Jadi hukum kita sebut wajib sama jantina. Kalau yang mati lelaki, yang memandikan juga lelaki. Kalau yang mati perempuan, yang memandikan juga perempuan. Menaikkan 4 gambaran dikecualikan. Yang pertama ialah isteri mati. Isteri ni perempuan lah. Tak. Maka boleh suami memandikan dia. Tapi dengan syarat isteri itu bukan ditalak dengan talak raj'i. Bukan juga mati dalam keadaan sedang berindah daripada watak syubhah. Tu. Yang kedua, az-zawjah ma'a-zawjiha. Yang mati suami. Suami ni lelaki lah. Boleh tak isteri mandikan? Boleh. Walaupun isteri itu kahwin dahulu sebelum dia memandikan jenazah. Macam mana gambaran dia? Gini. Zaid mati. Zaid ni suami lah. Tak. Isteri dia nama Zainab.
Zainab ni sedang hamil. Tak. Lepas sahaja Zaid mati, Zainab ni beranak. Bila hamil dan beranak, habislah iddah tu. Bila habis iddah, bolehlah si Zainab ni kahwin. Jadi Zainab kahwin dulu. Kahwin ni, akad nikah tu kahwin lah. Bukan kenduri tu bukan kahwin. Kahwin tu akad nikah, sekejap je lah berlaku ni. Jadi Zainab kahwin dulu dengan orang lain. Soalan, lepas Zainab kahwin dengan orang lain tu, Zainab boleh tak mandikan jenazah suami dia yang dah mati? Kita sebut boleh, tidak ada masalah. Okey, tadi kita sebut suami nak memandikan isteri, mesti isteri itu bukan isteri yang mati setelah ditalak dengan talak raj'i. Bukan juga isteri yang apa? Sedang mati ketika mana sedang berindah dengan watak syubhah. Juga isteri itu bukan isteri yang mati setelah ditalak dengan talak 3, talak bain. Ataupun isteri yang difasakh nikah sebab masalah tertentu, kemudian isteri mati. Ketika itu suami tak berhak dah nak mandikan jenazah isterinya. Okay, perkecualian yang ketiga ialah lelaki mati, kemudian nak dimandikan oleh mahramnya yang perempuan. Contoh Zaid mati, kakak dia nak memandikan dia, mak dia nak memandikan, tidak ada masalah. Ataupun sebaliknya, Zainab mati, abang Zainab nak mandikan dia, juga tidak ada masalah. Yang keempat, budak kecil mati. Budak kecil yang tidak ada, budak kecil yang kalau kita tengok kita tidak ada nafsu apalah. Budak kecil betul tak? Kalau budak kecil tu perempuan, maka lelaki boleh mandikan dia. Kalau budak kecil yang mati tu lelaki, perempuan boleh mandikan dia. Adapun khunsa, orang yang ada 2 alat kemaluan, dan dia tu dah besar, maknanya dah sampai satu umur yang kalau orang tengok, orang berkenan kepada dia, orang bersyahwat tengok dia. Tak? Maka ketika itu kita sebut ada 2 perincian. Yang pertamanya, dia tu hendaklah dimandikan oleh mahram dia, sama ada lelaki ataupun perempuan. Boleh? Kalau tidak ada mahram, maka harus bagi sesiapa sahaja daripada lelaki dengan perempuan memandikan khunsa al-kabir tersebut. Jadi al-khunsa al-kabir, siapa yang nak memandikan dia dulu? Mahram dia. Kalau tak ada mahram, tak kisahlah siapa-siapa pun, sama ada lelaki ataupun perempuan. Cumanya ketika mandi, mesti mandi akan ada ditutup dengan pakaian. Lepas tu mandi sekali je, tak boleh mandi 2 kali 3 kali, tak boleh. Sekali sahaja. Kemudian sunat bagi orang yang memandikan dia menjaga mata dan juga menjaga sentuhan lah, sekadar yang mampu. Kemudian wa mislul khunsa, hukum sama seperti khunsa ialah mereka yang kita tak tahu laki ke perempuan. Contoh seorang ni masuk hutan, nama dia Abu, contoh masuk hutan. Abu ni muka dia kena cakar dengan si harimau, habis muka hancur. Dada dia pun kena cakar dengan harimau, habis hancur dada. Kemudian farash dia pun, kemaluan dia pun dicakar oleh harimau, hilang dia punya farash. Jadi kita jumpa dia tak kenal ni laki ke perempuan. Nak tengok dada tak ada, tengok muka hancur, tengok kemaluan hancur. Jadi tak tahu laki ke perempuan. Tak. Maka ketika itu hukum ni seperti khunsa. Pertama kita sebut mahram dia mandikan dia. Kalau tak ada, siapa-siapa antara lelaki dan perempuan boleh memandikan dia, dan mesti mandi dalam keadaan apa? Sekali sahaja dalam satu pakaian. Kemudian disebut al-aula bi taghsilir rijal, orang yang aula untuk memandikan jenazah. Aula dia tak wajib. Yang comelnya macam mana turutan. Ketahuilah oleh kamu wahai penuntut, martabat lelaki nisbah kepada pondan yang modifat jadi perempuan melalui pembedahan macam mana. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Cuma saya boleh kata beratnya ikut hukum asal lah. Maknanya kalau dia tu laki, kita sebut orang lelaki mandikan dia. Kalau asalnya perempuan, maka orang perempuan yang memandikan dia. Boleh?
alam. Tapi beratnya macam tu lah. Sebab kalau dia jadi taradud sikit tu sebab ni. Satu, tak ada dalam kitab ni, tak ada nas secara jelas. Yang kedua je, jenazah tu kalau laki tapi dah rupa perempuan. Jadi kalau yang memandikan dia tu lelaki, bimbang timbul fitnah lah. Laki ni bila jadi perempuan sungguh lah maknanya. Ada belaka. Yang perempuan dia ada belaka. Jadi kalau laki mandikan dia, boleh jadi timbul fitnah. Tapi kalau perempuan mandikan dia, takut fitnah juga. Sebab perempuan tu tahu yang itu asalnya lelaki. Jadi kita nak raikan yang mana, wallahu alam, kita raikan yang asal. Sebab kalau kita biarkan yang memandikan dia tu seorang perempuan, seolah-olah kita raikan pula dia. Allah alam. Kita tengok pada asal kejadian dia. Jadi kita sebut, ketahuilah olehmu martabat lelaki nisbah kepada memandikan jenazah yang lelaki ada 7. Ada tu 7. Panjang juga weh. Yang pertama ialah rijalul asabah minan nasab. Didahulukan ayah, kemudian atuk dan ke atas. Kalau tak ada, anak. Kemudian anak kepada anak, cucu lah. Kemudian adik-beradik lelaki yang seibu sebapa. Kemudian adik-beradik sebapa. Adik-beradik lelaki yang sebapa. Kemudian anak kepada adik-beradik seibu sebapa. Anak ni maknanya anak saudara lah, anak saudara dia. Kalau yang mati tu puak saudara, anak saudara dia, ibnu akh asyaqiq. Kemudian kalau tak ada juga anak saudara, anak kepada anak saudara. Kalau tak ada juga anak kepada saudara sebapa. Jadi yang mati tu laki, dia ada saudara sebapa. Saudara sebapa tu ada anak dia tu yang memandikan dia. Kemudian kalau tak ada juga ibnul akh li'ab, anak kepada ibnul akh li'ab tu pula. Kemudian al-ammu syaqiq, kemudian al-am li'ab, kemudian ibnul am asyaqiq, kemudian ibnul am li'ab. Itu boleh baca, itu faham mafhum insya-Allah. Martabat kedua ialah rijalul asabat minal wala'. Wa hum ala tartibil irs. Wala' ni maknanya apa? Zaid mati. Tak. Martabat pertama semua tak ada. Ayah tak ada, atuk tak ada, anak saudara tak ada, cucu tak ada belaka. Maka kita sebut siapa Zaid ni dulu dia hamba kan. Siapa yang membebaskan dia? Kita sebut Muhammad yang membebaskan dia. Maka kita sebut Muhammad ni siapa dalam keluarga Muhammad ni, siapa yang lebih layak memandikan si Zaid yang mati tu? Kita sebut macam tadi lah, ayah Muhammad. Kalau tidak ada ayah Muhammad, atuk Muhammad. Kalau tidak ada atuk Muhammad, anak Muhammad. Kalau tidak ada anak Muhammad, maka anak kepada anak Muhammad, dan seterusnya macam ke atas. Itu makna wala'. Martabat ketiga, kalau tidak ada juga rijalul asabah minan nasab, tidak ada rijalul asabat minal wala'. Pemimpin orang Islam ataupun naib bagi pemimpin. Martabat keempat, setiap orang yang ada hubungan rahim dengan si mayat, maka kita dahulukan orang yang paling dekat lah. Jadi siapa yang paling dekat? Abul ni maksud dia apa? Ayah kepada mak. Ayah Zaid mati. Bila Zaid mati ni, Zaid ni confirm ada ayah ada mak. Tak. Ayah kepada mak Zaid ni mandikan dia. Summal akhli kemudian saudara lelaki bagi mak si Zaid. Summa banul banat, summa al-khal, summa al-amli am. Boleh baca. Yang martabat kelima, ar-rijalul ajanib. Orang lelaki daripada orang-orang yang asing. Martabat keenam, az-zawjah al-hurrah. Perempuan mandikan lelaki, iaitu isteri dia yang merdeka. Adapun isteri yang hamba tak boleh mandikan. Sebab mandi-mandi ni wilayah. Maka ar-raqiq iaitu hamba bukan ahli wilayat, juga bukan ahli manasib.
Martabat ketujuh ialah perempuan-perempuan yang mahram. Jadi kalau tak ada yang pertama sampai ke 6, maka perempuan-perempuan yang mahram boleh memandikan mayat si Zaid. Okey. Jadi martabat ni ikut ranking lah. Yang pertama dulu lebih awal. Tak ada baru pindah nombor 2. Tak ada juga baru nombor 3. Tak ada juga baru nombor 4 sampai nombor 7. Okey, Ustaz, kalau dalam satu martabat tu ada beberapa individu yang sama level. Contoh kita sebut Zaid mati. Ayah dia tak ada. Atuk dia tak ada. Tak. Tapi anak dia ada tak? Anak dia ada. Anak dia berapa? 5 orang lelaki. Daripada 5 orang ni siapa nak memandikan dia? Kita dahulukan apa? Kita dahulukan anak si Zaid ini yang paling alim dalam bab mandi jenazah. Jadi 5 orang. Ni alamah, ni faqih, ni mufassir. Ni lughawi. Cuma yang faqih ni faqih bab lain. Bab mandi jenazah tak berapa nak erti. Ada seorang ni bab lain tak erti, tapi bab mandi jenazah dia erti. Dia yang lebih layak untuk memandikan jenazah ayah dia tu. Kemudian disebut pula al-aula bi taqsilin nisa, siapa yang lebih aula untuk memandikan jenazah wanita. Tu boleh baca lah tak? Boleh baca sendiri lah tu, mudah je tu. Takfinul mayit. Nak baca lagi tak? Baca lagi. Supaya sekali baca lagi khatam bab jenazah ni. Kita baca satu lagi. Takfinul mayit. Takfinul mayit, kafankan jenazah. Aqallu takfinul mayit dzakaran. Aqallu takfinul mayit, sekurang-kurang mengkafankan jenazah. Sama ada jenazah itu, mayat itu laki ataupun perempuan, merdeka ataupun hamba, perempuan muslim ataupun zimmi, maka sekurang-kurang memandikan jenazah satru jami' jasadih, menutup seluruh badan dia. Siwa ra'sil muhrim wa wajhil muhrimah, melainkan muka, melainkan kepala orang yang sedang ihram haji ataupun umrah, ataupun kepala melainkan kepala orang lelaki yang mati ketika sedang ihram haji ataupun umrah, dan juga melainkan muka orang perempuan yang mati ketika mana mengerjakan haji dan umrah. Jadi kita sebut sekurang-kurang mengkafankan mayat ialah menutup seluruh tubuh badan si mayat. Melainkan kepala. Kepala dengan muka lah maknanya sekali. Kalau mayat tu mayatnya apa? Mayat lelaki yang mati ketika sedang ihram haji ataupun umrah. Dan menaikkan muka sahaja, mana kepala kena tutup. Bagi apa? Bagi perempuan yang mati ketika mana sedang ihram haji dan umrah. Jadi tutup semua, menaikkan muka. Nak tutup tu dengan apa? Bisaubin wahidin, dengan satu pakaian. Dengan satu saub, satu helaian kain lah. Saub ni helaian kain. Dengan satu helaian kain yang menutup warna kulit si mayat. Lepas tu kain tu pula mesti kain yang boleh dipakai oleh si mayat ketika mana mayat hidup. Maknanya kalau lelaki boleh tak kita kafankan dengan kain sutera? Tak boleh. Sebab lelaki ketika hidup tak boleh pakai kain sutera. Kalau perempuan, perempuan tidak ada masalah sebab mereka memang ketika hidup pun boleh pakai sutera. Okey. Ustaz, kalau orang yang lagi perang, ketika nak pergi perang tu dia tidak ada, dia ada mudarat pada badan dia, ada gatal yang bersangatan, yang mana gatal tu boleh reda kalau pakai sutera. Jadi semboyan dah berbunyi nak pergi perang, takkan nak pergi rawat sakit dulu apa semua, tak. Jadi lambatlah. Tentera umat Islam pun tak ramai. Jadi kawan tu pun terdesak ambil pakaian sutera dia pakai. Kerana hajat tak? Boleh, tidak ada masalah. Pergi medan perang mati, kena bunuh oleh orang kafir, maka kita kafankan dia dengan sutera tu juga tidak ada masalah. Boleh. Tapi kalau orang macam kita ni, bukan orang yang bukan syahid lah,
Walaupun kita ada sakit, contoh kita gatal, kita pakai sutera nak hilangkan gatal tu, nak bagi lega badan. Lepas tu kita mati. Baju sutera yang kita pakai kena cabut. Tak boleh kafankan dalam keadaan, tak boleh kafankan dengan sutera yang kita pakai, tak boleh. Berbeza dengan orang syahid. Orang syahid dia level lain lah. Tu. Okey. Jadi Syekh sebut sekurang-kurang kafankan mayat ialah dengan satu pakaian, iaitu satu lipatan. Okey, bila yang wajib dikafan dengan satu lipatan tu? Bila cukup syarat-syarat yang saya nak sebut ni. Yang pertama, kalau si mayat tu memang mewasiatkan untuk dikafan dengan satu pakaian. Contoh saya mewasiatkan ke anak saya, wahai anakku, saya Ramadan, ayah mati, abi mati nanti, tanam satu pakaian je. Maka bila saya mati, saya ditanam dengan satu helai pakaian, itu satu helai kain kafan, satu lipatan lah maksud dia. Ataupun saya tidak mewasiatkan kepada anak saya untuk menanamkan saya, untuk mengkafankan saya dengan satu lapisan kain kafan. Akan tetapi saya ada hutang. Saya mati dalam keadaan saya hutang orang 1 juta. Duit peninggalan saya hanya ada 500,000. Jadi 500,000 lagi nak cari mana? Tak, maka orang yang memberi hutang kepada saya datang rumah saya, dia kata solah dia dah ada hutang dengan kami. Tak, maka kami tidak benarkan kamu semua, wahai ahli keluarga si mati, untuk kafankan si mati lebih daripada satu pakaian. Kamu nak kafankan dia boleh, tapi dengan satu helai pakaian sahaja, satu lapisan sahaja. Untuk lapisan kedua, lapisan ketiga tak payah belilah kain tu. Pitih tu bagi aku. Pokmu ni hutang aku 1 juta. Hutang aku 1 juta. Dia ada harta peninggalan 500,000. Jadi 500,000 nak cari mana? Jadi jangan membazir. Kamu hanya bungkuh ayah kamu ni dengan satu lipatan. Duit untuk beli lipatan kedua, lipatan ketiga, tak payah beli lipatan, bagi ke aku. Selesaikan hutang. Tu. Ketika itu kalau saya mati pun, saya kafankan dengan satu lipatan sahaja. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau saya ni mati, dan kain kafan itu bukan daripada harta peninggalan saya. Maknanya kain yang nak bungkus saya tu, yang nak kafan saya tu, kain tu bukan daripada duit peninggalan saya, tak. Saya ni piti tak ada. Mati-mati piti tak ada. Nak beli kain kafan pun tak ada. Boleh. Jadi duit tu diambil daripada apa? Daripada Baitul Mal, daripada duit-duit yang diwakafkan untuk uruskan jenazah. Tak. Dalam masa yang sama, al-waqif, orang yang mewakafkan pakaian tu tidak mensyaratkan, orang yang mewakafkan duit tu tidak mensyaratkan kalau nak kafankan jenazah mesti 3, tak, dia tak syaratkan macam tu. Maka ketika itu juga saya dikafankan dengan satu pakaian sahaja. Okey, kalau kosong daripada 3 perkara tu, contoh saya ditanam, saya dikafan dengan duit saya sendiri, saya mati, duit saya ada, jadi dibeli kain kafan dengan duit saya. Saya pula bila nak mati tu, saya tidak wasiatkan anak saya untuk kafankan saya dengan satu pakaian. Dalam masa yang sama, saya tidak ada hutang yang mustaghrib. Hutang yang mustaghrib ni maknanya saya mati ada 500,000, hutang saya 1 juta. Hutang tu lebih 1 kali ganda, lebih banyak daripada hutang saya, daripada duit yang saya ada. Saya tidak ada hutang orang. Saya tak ada hutang dengan orang. Jadi bila kain kafan tu guna duit saya sendiri, duit peninggalan saya. Lepas tu saya tidak mewasiatkan anak saya untuk tanam saya dalam satu kain kafan. Dalam masa sama saya tidak ada hutang, tak. Ataupun saya ada hutang, tapi orang yang beri saya hutang kata tak apalah, kamu nak tanam ayah kamu dengan 3 lipatan pun kami tidak ada masalah lah. Cuma duit lebih ya, selain daripada tu bayar hutang. Tak. Ketika itu wajib dikafankan dengan 3 kali lipatan. Ini penting. Bukan bisawbin wahidin, tak, dengan 3 lipatan. Jadi kita faham, bila
bila musannif sebut aqallul takfinil mayyit bi thawbin wahidin tu, satu pakaian tu kalau apa? Kalau tadi tiga keadaan tadi tu. Kalau saya maksiatkan, kalau saya ada hutang, kalau apa? Dikafarkan bukan daripada duit saya. Tapi kalau tiga tu tak ada. Tak. Maka wajib tak, saya dikafankan dengan tiga helaian kain kafan yang sama panjang, sama lebar, yang menutup seluruh badan saya, melainkan kepala orang yang ihram haji bagi lelaki dan juga muka orang yang ihram haji bagi perempuan. Faham tak? Kemudian kita baca sikit kat bawah tu. Tak, Syekh Mustafa tambah ataupun Syekh Mustafa jelaskan lagi lah supaya kita faham. Kesimpulan dalam perbahasan ini, yang mana kesimpulan ini diambil daripada kitab Syarahul Manhaj, syarah kitab Manhajul Tullab Syekh Zakaria dan juga Hawashi. Kafan-kafan ada 4 bahagian. Yang pertama, wajib li mahdhi haqqillah. Kafan yang diwajibkan dan kafan itu semata-mata hak Allah Ta'ala sahaja, tak berkongsi dengan hak si mayat, iaitu menutup apa? Menutup aurat. Pakaian kafan yang menutup aurat ketika mana sembahyang. Boleh. Jadi kalau lelaki, aurat apa? Pusat ke lutut. Betul tak? Itu hak Allah Ta'ala, yang tu tidak ada seorang pun layak untuk menggugurkan. Mana si mayat sebut ke anak dia, wahai anak, kalau aku mati, tanam telanjang bulat. Tak boleh. Kena tutup juga bahagian pusat dengan lutut. Walaupun si mati sebut, kalau aku mati, duit tu tak payah nak membazir lah, tanah aku bulat-bulat aku tu ya, dalam kubur, itu tak aurat. Tak boleh dilaksanakan wasiat tu. Tak. Malah kena tutup juga daripada pusat dan lutut. Kalau perempuan, seluruh badan lah, melainkan tapak tangan dan juga muka. Tak, aurat tu kena tutup belakang. Itu yang pertama. Yang kedua, bahagian yang kedua daripada kafan ini ialah wajib di haqqil mayit al-manshubi bi haqqillah. Kafan yang wajib untuk hak si mayat, cuma berkongsi dengan hak Allah Subhanahu wa taala, iaitu menutup baki badan. Jadi menutup aurat hak Allah Taala sahaja, itu daripada pusat ke lutut. Okey, daripada atas pusat dan ke sehingga kepala, daripada atas pusat dan ke atas, daripada bawah lutut dan ke bawah. Itu wajib, kafan yang wajib, yang hak itu ialah hak mayat dan hak mayat yang berkongsi dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Itu juga tidak boleh digugurkan. Sebab apa? Sebab bahagian kedua ni berkongsi antara hak mayat dengan hak Allah. Maka kita beratkan hak Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Jadi menutup seluruh badan juga sebenarnya tak boleh digugurkan. Menutup seluruh badan tak boleh digugurkan. Maknanya sekurang-kurang ditanam mesti satu pakaian yang menutup seluruh badan. Itu pun atas syarat yang saya dah terang tadi lah. Kalau bukan daripada duit sendiri dan sebagainya tu. Al-thalith, yang ketiga, wajibul haqqil mayit wal ghurama. Hak yang wajib bagi si mayat dan juga orang yang beri hutang kepada si mayat, iaitu pakaian kedua yang ketiga. Yang ni bila sebut hak mayat, si mayat boleh gugurkan. Mana sebelum mati saya sebut kepada anak saya, tanam aku dengan satu pakaian. Jangan pakaian kedua, kain kafan yang ketiga tak payah. Maka bila saya mati, satu pakaian sahaja. Apa makna haqqul ghurama? Maknanya orang yang berhutang boleh halang. Kamu nak tanam ayah kamu, tanam satu je, jangan tanam dengan 2 lipatan, 3 lipatan. Duit kos untuk beli lipatan kedua, ketiga bagi kami, sebab ayah kamu hutang dengan kami. Boleh. Tapi kalau tadilah, kalau apa? Kalau mayat tidak mewasiatkan, dalam masa yang sama, al-ghurama juga tidak datang menghalang, maka wajib dikafankan dengan 3 pakaian. Faham tu? Jelas. Sejelas-jelasnya dalam kitab ni Syekh Mustafa sebut. Yang keempat, wajib li mahdhi haqqil warasah. Wajib. Kafan ni hak warasah. Kafan ni hak warasah, hak al-waris, iaitu kafan yang lebih daripada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan ke atas. Itu ahli waris boleh halang. Contoh, kalau kita nak tanam ayah kita dengan 4 lipatan, datang abang kita kata tak payah, 3 badan lah. Tak, duit dah kena.
abang kita ada hak untuk menghalang. Faham tu? Sebab abang kita ahlu waris. Boleh? Ustaz, kalau tidak ada yang menghalang, contoh semua pakat nak buat 4 lipatan, kita sebut yang aula buat 3 lipatan juga. Walaupun tidak ada yang menghalang untuk tambah yang keempat, kelima dan seterusnya. Faham tu? Terus. Dalam matan sebut wa akmaluhu dan wa akmaluhu ay wa akmalul kafan. Dan kesempurnaan kafan itu ialah satruhu bi thalathi lafaifa fi zakar. Kita tutup ataupun tanam ataupun kafankan. Kafankan si mayat dengan 3 lipatan bagi orang lelaki. Boleh. Ustaz, tadi Ustaz sebut 3 lipatan tu wajib. Kalau guna duit sendiri, lepas tu si mayat tidak mewasiatkan untuk dikafankan dengan satu kain kafan, lepas tu tidak ada hutang. Si mayat tu tak ada hutang. Ustaz sebut wajib 3. Kenapa dalam matan sebut wa akmaluhu dan kesempurnaannya? Mana kesempurnaan ni tak wajib lah. Sempurna buat lagu tu. Tak. Kesempurnaan tidak berlawanan dengan kewajipan. Faham tu? Jadi wa akmaluhu kesempurnaan. Apa maksud kesempurnaan kat sini? Kesempurnaan maknanya yang lebih syomel, yang lebih molek buat 3 lah. Jangan buat 4, jangan buat 5. Gitu faham lagu tu. Yang molek, yang comel buat 3, jangan buat 4, jangan buat 5. Tu maksud dia. Adakah bila akmaluhu ni buat 3, maka 3 tu tak wajib? Hanya kesempurnaan saja buat 3. Tapi tak wajib. Tak. Kita sebut wajib juga. Lepas tu dia comel sebelah mana? Dia akmal sebelah mana? Dia akmal tu buat 3, jangan buat 5. Dia buat 4. Faham tu? Tu. Jadi, wa akmaluhu bukan maksud dia yang sempurna buat 3. Mana kalau nak buat 2 boleh, buat 1 boleh tak? Kita sebut kena buat 3 kalau cukup syarat. Kena buat 3. Lepas tu akmal tu celah mana? Akmal buat 3 daripada kamu buat 5 lipatan. Tu maksud dia. Wa akmalu satru bil thalathi lafaifa fi zakar. Yang akmalnya kita tutup si mayat dengan 3 lipatan. Lipatan tu pula samalah sudut panjang, sudut lebar. Itu kalau bagi lelaki lah. Yang tak comel kita tambah qamis. Kita tambah baju dia. Qamis ni maknanya macam jubah tu, daripada atas sampai ke bawah. Lepas tu imamah kita tambah serban. Itu yang tak comel, itu khilaful aula. Yang comel 3. Dan maksudnya sama 3 tu juga wajib. Tu. Boleh? Tapi kalau nak tambah juga qamis dan juga imamah tu tak adalah makruh, cuma khilaful aula lah. Yang paling comel, yang paling moleknya kekal 3. Kemudian yang sempurna bagi perempuan walifafatain wa izar wa khimar wa qamis fil untha. Ni pun sama faham macam tadi lah. Kalau perempuan tu mati, dia tidak mewasiatkan untuk ditanam satu pakaian. Dia pula mati guna duit dia sendiri, kain kafan tu. Tak. Tu. Dan juga tidak ada hutang, maka kita sebut wajib 3 lipatan. Boleh? Wajib 3 lipatan. Cuma yang akmalnya bagi perempuan ialah lifafatain wa izar wa khimar wa qamis fil unsa. Mana 2 lipatan tambah lipatan izar. Izar ni kain lah. Mana kain macam kain dipakai kat rumah tu. Daripada menutup pusat sampai ke bawah. Khimar ni menutup tudung. Pakai tudung. Tudung tu dibuat daripada kain kafan juga. Orang yang biasa ni tahulah cara nak kerat supaya bentuk tudung tu. Wa qamis ni jubah. Yang menutup daripada tengkok sampailah ke kaki. Yang itu paling sempurna buat 5 lipatan bagi unsa dan juga khunsa. Jadi wajib 3. Cuma sempurna syomel yang perempuan ni kita balut sampai 5 lah. Tambah apa? Tambah izar, khimar dan qamis. Okey. Tadi kita sebut lipatan tu biar sama molek, sama comel, sama lebar, sama besar. Betul? Okey, kalau lipatan tu, kain tu tidak sama pada sudut tu.
Contoh ada yang kain kafan yang lama sikit, yang baru sikit, maka kita sebut yang paling baru nak kita letak di bahagian paling luar. Sebab kalau kita sedang hidup tu kan, baju yang tak comel kita letak dalam, baju yang smart kita letak kat luar supaya orang nampak kita smart. Mayat pun macam tu. Biar nak yang paling comel kita letak di luar. Okey. Lepas tu dia sebut lah tu, Syekh Mustafa sebut cara nak lipat tu. Baca lah apa habis. Jadi kita letak kain kafan yang paling comel. Letak dulu, hamparkan dulu. Lepas tu kita pun tabur sikit hanut, kafur. Ni wangian lah. Wangian. Kita tabur dekat atas lipatan pertama. Lepas tu kita letak pula lipatan kedua. Lepas tu kita pun tabur benda-benda wangi tu. Lepas tu lipatan ketiga. Lepas tu kita tabur pula benda-benda wangi tu di atas lipatan ketiga. Kemudian kita letak si mayat dalam keadaan macam ni lah, macam semayang. Ataupun kita letak tangan dia di samping dia, boleh. Kemudian kita letak sedikit wangian di atas si mayat. Dan kita letak tisu pada lubang-lubang yang ada pada si mayat. Telinga dia, hidung dia, tisu warna putih tak tutup. Mata dia tutup. Lepas tu tempat dia sujud, seperti dahi, dia punya rukbah dia, lepas tu dia punya kaki dia, antara kaki setiap tangan, setiap jari jemari tu, kaki tu kita letak hanut. Kita letak tisu yang dia letak sedikit wangian. Lepas tu kita pun tutuplah semayat ni. Nak tutup lagu mana? Kita ambil belah kiri, kita lipat. Lepas tu kanan. Lepas tu kiri. Lepas tu kanan, lipatan kedua. Lepas tu lipatan yang paling luar, kiri. Lepas tu kanan. Okey, lepas tu kita ikat lah. Mana ikat bahagian tengah, bahagian mana, bahagian peha, supaya tak terburai lah si mayat tu. Lepas tu baki-baki yang ada daripada kain tu kita ikat dekat bahagian atas, dan juga di bawah kaki, dekat kaki, ujung kaki tu. Cuma biar dekat atas kepala tu lebih banyak lah. Lebihan kain untuk kita ikat tu di atas kepala lebih banyak daripada di kaki. Lepas tu kita ikat macam saya sebut tadi lah, bahagian perut, bahagian dada kita ikat. Jadi ikat kemah lah, ikat kemah. Tapi janganlah kemah sangat sampai mayat macam ni jadi gini. Ikat sekadarnya lah, supaya dia tak jatuh kan. Melainkan kalau mayat tu muhrim, maka tak payah diikat lah. Bila kita dah letak mayat dalam kubur, kita cabut ikatan tu semua. Kemudian kita sebut haram, tulis sesuatu daripada ayat Quran di atas kain kafan. Kain kafan tu kita sebut alhamdulillah. Kita tulis alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim ataupun qul huwallahu ahad. Haram. Sebab apa? Sebab kain kafan tu nanti hancur. Bila hancur, mayat dah akan hancur. Bila hancur mayat, darah-darah, danah apa semua tu akan kena ayat Quran tu. Haram pada sudut tu lah. Begitu kat nama-nama yang mu'azzam, nama malaikat, nama Allah Subhanahu Wa Taala, nama Nabi, haram kita tulis di kain kafan. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Kain kafan Nabi 3. Tu tengok. Maksudnya 3. Tak, sebab fiqh ni tak lagi daripada sunnah lah. Kain kafan Nabi 3 tak? Okey, ada soalan lain? Ada yang mengatakan apa tu? Ada yang mengatakan anak tak boleh basuh kemaluan ibu bapanya. Ada kaul atau ini hanya ada sesuatu tempat je Ustaz. Kita sebut tadi berdasarkan maratib tu. Berdasarkan maratib.
siapa yang layak mandikan dia dulu, kemudian nombor 2 siapa. Bila mandikan ni umum lah, seluruh badan termasuk kemaluan dan juga kemaluan depan dan juga kemaluan belakang. Cumanya bila nak mandikan, nak basuh kemaluan depan dan belakang tu pakai apa tu nama, sarung tangan. Lepas tu mesti tertutup, bukan buka kemaluan, tengok kemaluan basuh itu tak. Kita basuh tu di balik kain. Tu. Jadi wallahu alam ni, ada yang mengatakan, siapa kata wallahu alam kena sebut, kena datangkan nas lah. Untuk dikatakan khilaf muktabar tu kena datangkan nas dulu, kita tengok lagu mana. Tapi sekadar yang saya tahu tak ada lah. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah nanti kita sambung hamdul mayyit dan kita habiskan pembahasan jenazah. Kemudian kita masuk babuz zakah, insyaAllah. Jadi kitab ni kalau perasan lebih banyak perbahasan ibadat. Ibadat sahaja kita sebut satu kitab lah lebih kurang. Tak. Jadi kalau satu kitab banyak ni ibadat saja. Ni baki ni masuk muamalat lah. Jadi insyaAllah lah dalam sekarang 60 kali ataupun 70 80 kita khatam lah insyaAllah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.